أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ya Allah, pada petang yang berkat ini, sempurna program The Power of Thinking ini, kami menadah tangan dan bersyukur kehadrat-Mu di atas nikmat limpah kurnia-Mu yang tidak terhingga ke atas kami, sehingga kami dapat terus hidup dengan aman dan harmoni serta dapat melaksanakan tugas-tugas kami di muka bumi ini. Dan dipohonkan jadikanlah majlis kami ini majlis yang Engkau redai dan berkati. Ya Rahman, Ya Latif, kurniakanlah kami taufik dan hidayah-Mu. Bimbinglah kami ke arah kejayaan, keamanan, kecemerlangan dan kesejahteraan di dalam kehidupan kami di dunia maupun di akhirat. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, sentiasa mematuhi perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Ampunilah dosa dan keterlanjuran kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang berada di dalam keredaan-Mu jua. Ya Satta, Ya Alim, kepadamu ya Allah kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan kami. Pemimpin-pemimpin kami, hindarkanlah negeri dan negara kami dari segala bala bencana. Tanamkanlah di hati kami sifat tabah dalam menghadapi ujian dan dugaan. Ya Allah, terimalah segala kerja dan khidmat bakti kami dengan sempurna dan dikira sebagai amal ibadat kepadamu juga. Kami juga memohon perlindungan darimu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan dari segala perkara yang boleh melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Padamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Cik Arif Hakimi di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Para hadirin sekalian, kini tibalah masa yang kita nanti-nantikan. Perkongsian daripada tetamu kehormat kita, Tuan Muhammad Yusof Yaakob. Beliau pensyarah College Community Beaufort Sabah, seorang usahawan, YouTuber dan alumni Universiti Teknologi Mara Shah Alam. Majlis dengan ini dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis pada hari ini. Tuan tak buka mic. Patutlah Okey, kita mulakan majlis kita pada petang ini dengan dua kitab Al-Fatihah. Semoga majlis kita pada petang ini mendapat keberkatan dan kita akan memperoleh manfaat dengan video yang kita buat pada petang ini lah, mudah-mudahan. Okay. So kita pura-pura tak kenal lah pura-pura macam for first time. Okay, walaupun saya dah kenal a few guys, okay, tapi kita anggaplah macam belum berkenalan. Okay. So nama saya Muhammad Yusof bin Yaakob. Okay. Sebenarnya saya cuba tukar layout sikit sebab saya perlukan saya nampak muka saya seorang je. Saya minta maaf tak nampak muka anda semua, tapi saya percaya anda bersama saya lah. Sebab tadi saya nampak bila saya share layout saya tadi, muka saya kecil je. Okay. Patut tak orang tengok. Okay. Saya nak memperkenalkan diri saya dulu. Okay. Nama saya Muhammad Yusof bin Yaakob. Saya berasal daripada Banting, Selangor. Bersekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Bandar. Sekolah menengah saya, Sekolah Menengah Kebangsaan juga, Banting. Kemudian saya melanjutkan pelajaran saya di peringkat diploma di UiTM Shah Alam, Diploma in Chef Training ataupun Diploma Lapangan Chef. Kemudian saya menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda pengurusan perkhidmatan makanan, Food Service Management di UiTM juga. Kemudian saya melanjutkan pelajaran di tingkat sarjana pentadbiran perniagaan, MBA in Tourism and Hospitality Management
Universiti Utara Malaysia di Sintok. Saya rasa tak selesa nak cakap seorang. Sekarang tukar balik. Okey. Okey, dia tukar layout. Okey. Bekerja sebelum ini saya bekerja di sebelum saya berpindah di Kuala Syukri Beaufort, saya bekerja di Institute Hospitality Yayasan Pelayan Johor selama 2 tahun. Kerja study sama balik 6 bulan. Kemudian saya bekerja di Politeknik Cipta Malaysia Sabak Bernam selama 11 tahun. And then saya baru pindah ke Kuala Syukri Beaufort Sabah dalam masa 2 tahun. Okay. So petang ni saya dah rancang kita akan ubah format daripada pagi tadi lah. Pagi tadi saya sembang pun sedar saya sembang 1 jam lebih tanpa memberi peluang kepada audiens saya untuk menanyakan soalan. Sedih, sembang duk galak, cerita-cerita, meluah perasaan, nangis-nangis semua. Sebenarnya tanpa disedari saya tidak memberi peluang kepada audiens saya untuk menanyakan soalan. So saya dah plan, kita start dengan introduction dulu, kemudian ada content, and then last sekali 30 minit terakhir saya beri soalan lah. Okay. So intro saya dahulu. Okay, saya mempunyai 6 orang adik-beradik. Okay, 6 orang adik-beradik dan saya adalah yang paling bongsu sekali. Orang kata kalau yang paling bongsu ni dia macam manja, nak apa semua dapat kan. Tapi hakikatnya tidak. Saya mendapat saki-baki daripada baju abang saya, kasut abang saya, dan saya dapat semuanya yang sisa-sisa saja. Yang baru-baru semuanya kakak dan juga abang saya punya. Okay? Nak katakan best sangat jadi anak bongsu ni, taklah. Okay? Saya anak yang bongsu lelaki. Saya 2 kakak dan juga 3 orang abang. Kemudian ayah saya Yaakob bin Mlib, seorang pengawal keselamatan di sebuah kilang kelapa sawit di kampung saya. Kerjanya 12 jam, pergi kerja, bekerja, and then biasanya di rumah berehat. Kalau ada masa, ayah saya dulu dia gembala kambing. So adalah dia bela kambing yang dalam 2-3 ekor asalnya, kemudian melarat jadi beranak pinak lah. Ibu saya seorang suri rumah, tidak mempunyai pendidikan seperti ayah saya juga. Kadar darjah 5, yang saya darjah 5, sekolah agama. Kedua, parents saya tidak mempunyai pengalaman pendidikan yang formal lah. Kami ada sebiji motosikal Honda mata bulat bernombor plate BJN 1470. Saya tidak mempunyai kereta. Mak saya dan ayah saya tidak pernah bawa saya pergi melancong mana-mana, kecuali kalau ada rombongan kampung, rombongan Cik Kiah pergi Kelantan, pergi Puyuk, mak saya akan bawa lah. Pergi Melaka, saya ingat saya Melaka, paling jauh Melaka lah, dan juga Pahang ke. Yang lain-lainnya tidak pernah bawa melancong mana-mana. Jadi tintan daripada tu, saya berazam untuk berusaha saya suka nak tahu pasal tempat orang, suka travel. Okay, dari situ ada tanam minat untuk travel. Saya sangat rapat dengan ibu saya. Mungkin anak bongsu kot, selalu kulu-kili dengan mak saya. Tapi bukannya dimanjakan, tapi menjadi asisten dia. Kalau mak saya pergi pendiri kenara, tolong untuk masak-masak, saya akan jadi asisten dia lah. Saya kopik bawang ke, tolong pisau ke, jadi orang suruhan dia lah, ambil tolong ini dan sebagainya. Okay, dari situ mungkin datangnya minat untuk mengambil jurusan di pemalatan chef. Dan saya banyak saya ni seorang yang degil dan sensitif. Sensitif maksudnya saya kuat merajuk, kuat tersentak, kuat tersentuh,
kuat bersimpati, belas kasihan, terlalu sangat. Tapi pada masa yang sama, saya seorang yang degil. Kalau saya rasa saya nak buat, saya akan buat. Kalau saya rasa saya yakin saya boleh buat, saya akan buat. Okey, itu sedikit banyak karakter saya lah. Di sekolah rendah, saya banyak mewakili sekolah dalam pertandingan-pertandingan yang melibatkan public speaking, bercerita, sarahan, pidato, perbahasan, pantun ke apa, tilawah Al-Quran, hafazan. Itu yang di sekolah rendah lah. Tapi satu haram pun tak menang, semua kalah. Dan saya rasa cikgu pilih saya sebab saya overconfident, boleh bercakap dengan orang. Sebab kita dengan mak kita pergi membawang sama-sama dekat rumah orang kahwin, takkan tak confident bercakap dengan orang kan. Mungkin dari situlah cikgu saya melihat saya punya talent kat situ lah. Tapi di sekolah menengah tidak ada satu pun yang saya kalah. Seingat saya tak ada satu pun saya kalah, kecuali ada dua pertandingan, dari Form 1 sampai Form 5 ada dua pertandingan yang saya kalah, iaitu pertandingan forum kuis pasal anti dadah, dan juga satu lagi sarahan. Waktu tu saya sakit perut, so setelah perform lah, itu masalah. Saya hafal, saya memang confident saya boleh delivery dengan baik, tapi masalahnya faktor kesihatan. So saya kalah kat situ lah. Sedangkan tahun sebelum tu saya mewakili sekolah saya di tingkat daerah. Apa yang saya belajar di sekolah rendah, kita selalu kalah, dan kita rasa macam why kita tak menang. Kita akan melihat kelemahan kita, apa yang menyebabkan saya kalah, bagaimana orang tu boleh menang, apa yang mereka buat untuk menang. Okay, itu yang saya belajar lah. Banyak pertandingan saya masuk dan saya kalah, tapi bila sekolah menengah, alhamdulillah saya masuk tilawah nombor 3 kot, daerah Kuala Langat. Tahun kedua saya kalah di sekolah, jadi saya tak mewakili sekolah. Cikgu mencadangkan saya bersarahan. Pada tahun Form 3 saya dapat nombor 3, tapi Form 4 saya dapat nombor 1, dan saya dapat mewakili sekolah di peringkat daerah Kuala Langat. Okay. Kemudian yang paling bestnya waktu sekolah ni kuis perdana. Saya ingat kuis perdana peringkat kebangsaan. Okay, mewakili Selangor untuk bertanding dengan negeri-negeri di Malaysia ni. Waktu tu subjek sejarah. Saya sejarah bukan pandai sangat pun. Biasa dapat markah 50%, 60% kan. Tapi bila cikgu saya buat line up, siapa yang akan mewakili sekolah ke peringkat daerah, ke peringkat negeri. Okay, so kami mewakili daerah Kuala Langat. Saya tengok nama saya ada, hari ni punya pandai sangat, sedangkan ada lagi pelajar-pelajar yang lain yang pandai. Kemudian saya pun terkejut lah, kenapa cikgu pilih saya? Kemudian saya cikgu, kenapa cikgu pilih saya? Saya tahu awak, performan awak, prestasi awak saya tahu sampai tahap mana, tapi saya pilih awak sebab awak ada confidence level tinggi. Pertandingan kuis menyebabkan pengetahuan, tetapi cikgu pilih saya disebabkan oleh saya mempunyai keyakinan yang tinggi untuk menjawab soalan berdepan dengan orang dan sebagainya. Saya rasa pelik lah, betul ke cikgu ni kan? Ini kita ni mewakili Kuala Langat untuk peringkat negeri Selangor ni, melawan dengan sekolah Kisas. Kalau Selangor ni Kisas tu Dr. College Islam Sultan Alam Shah yang kuat lah, yang budak pada pandai. Kemudian di sekolah Hulu Langat, first round sampai di tempat pertandingan tu, saya cakap cikgu, saya tak confident lah cikgu, saya tak cukup pandai je. So cikgu masukkan orang lain. Kemudian bila orang lain tu menjawab soalan, kawan saya yang menggantikan saya tu tidak boleh menjawab satu soalan pun, sedangkan jawapan-jawapan tu saya boleh jawab. Saya rasa tak puas hati lah kan. So jadi pasukan kami berjaya masuk ke sekolah akhir. Sebenarnya akhir lah, bila akhir menang dan mewakili sekolah, mewakili negeri Selangor ke peringkat kebangsaan. Dari situ saya nampak macam tidak mustahil lah sekolah kampung, sekolah estate, sekolah menengah jugera tu sekolah kampung je, dikelilingi dengan kelapa sawit,
boleh mewakili negeri Selangor ke peringkat kebangsaan. Bermaksud kita tidak tahu rezeki masing-masing. Apa yang perlu kita buat adalah kita sentiasa berusaha untuk berjaya. Tak kisahlah lawan kita ni sekolah kisah ke, sekolah yang pandai-pandai dan sebagainya. Selagi kita berusaha, kita punya lawan kita ni adalah sama. Tak kisahlah siapa awak pun, siapa kita dari sekolah mana, kalau kita berusaha, sama-sama berusaha, kita punya competition tu is lebih kurang sama. Okay? Okay, itu di antara kelangan saya di sekolah menengah juga lah. Tadi saya dah sembang dah pasal saya terpaksa jaga ayah saya selama setahun, 2 bulan di sekolah. Pembelajaran saya merosot, saya tak dapat nak belajar dengan baik, saya terpaksa berusaha sendiri. Saya ingat lagi lah kata-kata kaunselor sekolah saya. Dia kata orang yang berjaya, orang yang meletakkan matlamat itu terlalu spesifik. Okay? Dalam kita membuat sasaran atau matlamat, apa yang perlu kita buat, tulis dengan detail. Okay, contohnya kalau macam anda sedang belajar di UTM, okay, kita masih lagi menggunakan sistem CGPA dan sebagainya kan. So, anda perlu letakkan satu target yang spesifik. Untuk semester ini, saya perlu mendapat 3.67 contohnya, untuk mendapatkan dekan kan. Kemudian, be spesifik lagi. Di subjek ini, awak skor berapa? A ke, A minus ke, B ke, B minus ke. Setiap subjek, kita kena letak target spesifik. Okay? Mungkin yang you rasa macam mudah berjawab, yang mudah faham, you punya favourite subject, mungkin you letak A. Mana yang kurang sikit, yang susah, paling minimum anda letak B+. Itu saya lah, kompetensi saya. Subjek yang susah, paling busuk pun saya akan letak B+, 3.33. Mana yang okey, saya akan target 4. Sebab nanti bila kita terjatuh, katalah B dapat B, kita target B+, kita dapat B. So ruang yang kosong tu akan top up oleh yang subjek yang dapat 4 tadi. Itu yang diajar oleh kaunselor saya di sekolah. Be specific. Kalau kita nak target sesuatu, be specific, supaya kita tahu hala tuju dia. Bila kita be specific, kita akan susun strategi kerja kita ni dengan lebih bersungguh-sungguh, lebih detail, apa yang perlu kita buat dan sebagainya. Okay? Itu di antara strategi saya masa saya sekolah lah. Dan apabila saya dapat result SPM, dan saya bukannya lah di antara orang yang pandai pun, seperti kawan-kawan tahu, saya punya SPM, matematik tambahan saya 8, akaun saya 7, bahasa Inggeris saya 7. Okay? Subjek lain, okey, kredit lah. Dan favourite subjek saya waktu di sekolah menengah adalah seni dan juga matematik. Tapi matematik tambahan saya rasa susah sebab saya tak datang kelas. Saya tak datang kelas selama 10 bulan yang jaga ayah saya di hospital. Okay? So itu menyebabkan saya punya matematik saya susah. Sebab kita kena kalau matematik ke account ke, kita kena flow. Okay? Kena belajar A, kena B, C, D, E, F. You faham A, you boleh buat B. You faham A dan B, you boleh buat C. Tapi bila you dah missing satu part, dia jadi sesuatu yang sukar bagi saya lah. So saya tak boleh nak cope up dengan subjek account, admin dan English. Saya terpaksa fokus pada 6 subjek yang lain, 4 subjek yang lain, 6 subjek yang lain. Okay? Subjek lain relatif saya perdagangan, seni, account dan juga admin. So admin dengan account dah tak boleh nak survive, so saya fokus pada perdagangan dan juga seni. Okay, so nampak tak? Kita tahu kekuatan kita di mana, kita tahu kelemahan kita di mana. So kita susun strategi. Okay, strategi untuk masuk universiti waktu zaman saya dulu kena fokus kepada 6 subjek. Bahasa Melayu is compulsory. Kemudian pilihlah mana subjek di antara bahasa Inggeris, sains, maths, sejarah dan juga apa lagi geografi ke. Geografi ke. So jadi saya pilih sains, matematik dan juga agama. 3 ni. So yang ni sangat
okey lah, bagus lah, excellent lah. Kemudian elektif saya target seni dan perdagangan, semata-mata untuk membolehkan saya masuk ke universiti. Okey, untuk masuk ke universiti pula, saya memang dari kecil memang memilih untuk jadi chef. Okey, dia memilih chef. Saya ingat lagi waktu saya darjah 4, saya mula memasuki pertandingan memasak pada umur saya 10 tahun, iaitu pertandingan memasak perangkap. Okey, dalam perangkap ni dia banyak disiplin lah kan, sama ada ikatan, kemudian tengah cemas lah, buat art, buat seni lah dan sebagainya kan. So ada satu pertandingan memasak. Kalau anda pergi Facebook saya, anda cari hashtag Cerita Yusof, ada gambar saya pakai apron masak nasi goreng. Nasi goreng umur 10 tahun masa tu. Masa tu pakai apron pun, bukan chef tau, pakai apron pun dah bangga gila lah, pakai apron masak nasi goreng. Oleh kerana saya punya persembahan lain macam tu, maksud dia ada timun, ada garnishing kan. Rasa wallahualam lah, abang sini yang masak, saya bahagian pakai apron, bahagian berdepan dengan orang, itu bahagian saya lah tu. So saya rasa macam cool lah jadi setengah chef ni kan. Jadi dari situ saya dah ada minat untuk jadi chef lah. Kemudian saya kumpul-kumpul resipi-resipi, tengok majalah-majalah macam mana dia hias, baca magazin-magazin macam mana dia masak dan sebagainya. Benda-benda tu secara langsung menarik perhatian saya, dan saya masuklah ke UiTM dengan SPM yang tak berapa cantik tu, dengan masalah English, masalah AdMed dan juga masalah account tu. Saya dipilih untuk masuk ke UiTM, Diploma Latihan Chef. Okay, first time saya keluar daripada kampung, first time saya duduk asrama, first time saya berjauhan dengan family saya. Okay, pada mulanya agak takut juga, agak gemetar. Kebetulan bapa mentua kakak saya tinggal di Stesen 2. Stesen 2 dengan UiTM tu dekat lah. Oleh kerana bapa mentua abang ipar saya ni takut keselamatan saya, kononnya first time ke kampung, jadi dia pesan kepada saya, kalau ada orang tanya, beritahu orang Shah Alam, bukannya orang Banting. So bila orang Shah Alam ni orang takut sikit kacau lah. Kata kalau siapa-siapa tanya, bully ke ugut ke apa ke, beritahu, nanti kaki datang kata. So saya rasa macam selamat sikit lah. So saya pun keluar lah daripada kampung, pergilah sama belajar di UiTM. So sampai di UiTM, masalah utama saya adalah bahasa Inggeris. Okay, bahasa Inggeris bukanlah saya punya favourite subject, dan bagi saya satu benda yang agak sukar lah hidup saya lah, bahasa Inggeris. Okay, satu, none of my family members able to speak English. Di rumah saya tiada pun buku kosakata English ke whatsoever, memang langsung tidak ada. Tapi di UiTM, bahasa Inggeris merupakan bahasa penghantar dia, bahasa nota, bahasa pengajaran dalam kelas, quiz test, exam, semuanya dalam bahasa Inggeris. Jadi saya ada satu fobia yang sangat menakutkan lah bahasa Inggeris ni bagi saya dulu. Waktu MSK tu saya rasa sangat sukar lah bagi saya, sebab berdebar yang saya ni takut bila nak masuk kelas kan, macam manalah keadaannya. Kita ni ada masalah bahasa Inggeris, semua lecturer cakap bahasa Inggeris, lepas tu tambah pula dengan bahasa Perancis. Budak culinary, chef training, dia ambil bahasa Perancis sebagai bahasa elektif. Saya ambil 3 semester bahasa Perancis, semester 1, semester 3, semester 5. Dah tak pandai bahasa Inggeris, dan pada masa yang sama saya terpaksa belajar bahasa Perancis. Okay, memang menakutkan untuk pergi kelas. Tapi saya rasa macam saya jadi chef, saya nak chef, saya selalu memasak dan sebagainya. Tapi takkanlah masalah English dan sebagainya masalah utama saya kan. So motivasi saya untuk pergi ke kelas adalah sebab nak pakai baju chef, nak masak, nak makan sedap. Waktu tu memang saya agak struggle. Saya terpaksa menghafal. Saya memang semester 1 adalah menghafal. Anda satu semester berapa subjek? Kalau saya satu semester ada 10 subjek. 10 subjek. SPM saya ambil 10 subjek untuk belajar 2 tahun. Di Diploma Latihan Chef semester 1 belajar 10 subjek,
termasuk bahasa Inggeris dan juga Perancis. Okey, saya rasa macam wow, boleh ke aku ni kan, boleh ke aku ni kan. So menyedari bahawa kita ni tak pandai, menyedari kita ni nak jadi chef sangat, saya terpaksa berusaha untuk mengatasi masalah bahasa Inggeris dan juga Perancis. Okey, caranya adalah dengan buat nota dan juga kita tampal dekat dinding macam ni lah, tampal dinding semua tulisan besar-besar ni. Sebab apa? Senang baca. Kalau dia kecil kita tak boleh baca kan, boleh besar-besar. Dan oleh kerana saya ni orang seni, semua nota-nota saya ni dalam bentuk gambar-gambar, diagram, flow, arrow sana, arrow sini, mind map, here and there dan sebagainya. Jadi benda-benda tu membantu saya untuk mengatasi masalah untuk mengingat. Saya tak ada pilihan, saya kena menghafal. Okey, saya terpaksa menghafal. Kalau macam culinary ni, setiap untuk subjek food studies, saya kena hafal satu minggu ada lebih kurang 10, 20 ke 30 term yang dalam culinary. Contohnya macam mise en place, la mode, al dente, dépouillage. Dia bukannya bahasa Inggeris, dia adalah bahasa Perancis yang ditranslatekan ke bahasa Inggeris. Okey, so itulah makanan saya untuk subjek food study. Saya kena hafal 10 hingga 30 setiap minggu. So kalau ada 10 minggu, itu adalah 300 term yang saya perlu hafal. Okey, jadi saya terpaksa hafal lah. Cuma yang selalunya bila kita masuk kitchen, lupa dah. Bila kita masuk kitchen, lupa. Satu kali yang susah, French ni saya lupa dah. Okey, masuk kitchen, belajar masakan. Bagi saya, bekerja di dapur tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Cuma nak faham macam produk first time. Saya dengar perkataan chicken chop, before this kita dengar, tapi bila kita nak masak tu kita tak tahu kan. Oh, inilah chicken chop, oh inilah steak. Lepas tu, kalau anda rasa culinary ni benda yang mudah, bagi saya kerja mudah, nak masak tu mudah, tapi knowledge pasal bidang saya ni agak sukar knowledge dia. Contohnya macam cutting saja, metode cutting untuk potong sayur dan sebagainya, ada lebih kurang 10 ke 20 jenis potongan yang anda perlu buat, tahu, faham macam mana untuk menggunakan potongan-potongan tersebut. Okay, kalau contohnya potongan untuk main course begini, potongan untuk dessert macam ni, okay, potongan untuk salad macam ni dan sebagainya. Tidak semudah yang disangka. Okay, dan semua perkataan-perkataan itu semuanya dalam bahasa Inggeris dan juga French. Okay, tak nak saya terpaksa berusaha lah. Okay, kalau macam waktu demonstrasi, bila pencara buat demonstrasi, kita nak take note nota apa yang pencara buat. Mungkin saya ni susah sikit lah nak write down in words kan, whatever my lecturer said. Jadi what I have done is saya lukis gambar periuk, lukis gambar susu, kalau pas segi tu butter, kalau bawang tu bulat, ada urat-urat, itu saya punya style of how I take the note. Okay, saya ambil note setiap apa yang pensyarah saya cakap, kerana saya percaya apa jua yang pensyarah cakap, sama ada yang dirancang ataupun yang keluar daripada mulut dia, itu adalah satu ilmu yang kadang-kadang sangat berguna untuk kita, bukan saja untuk peperiksaan, tetapi juga untuk masa depan kita. Okay, sebab itu dengarlah cakap pensyarah. Okay, sama ada kita suka ke, kita tak suka ke, pensyarah tu garang ke, pensyarah tu lawa ke, tak lawa ke, tua ke, veteran ke, tapi dengar apa yang pensyarah tu ujarkan. Sebab benda-benda itu adalah ilmu dan juga berkaitan yang kita tidak boleh perolehi melalui pembacaan dalam buku. Okay, satulah. Kemudian pembelajaran waktu diploma, saya seorang yang sangat menghormati pensyarah saya. Saya akan pergi kelas bukan sebab pensyarah tersebut, bukan sebab kelas tu di mana, berekon ke tak berekon ke, bukan sebab kelas tu cantik ke bersih ke whatever. Saya niatkan datang di kelas untuk saya dengar apa yang pensyarah saya ajar. Okay, saya yakin apa yang dikeluarkan, yang diajar kepada saya itu adalah benda-benda ilmu yang sangat mahal. Okay, sangat mahal
yang itulah tujuan saya masuk universiti, untuk mendengar apa yang mereka cakap. Dan most of words that come out from mulut mereka ni, saya akan take note. Sebab itu saya tak kisahlah bicara saya garang ke, bicara saya suka marah-marah ke, bicara saya baik ke, bicara saya turun ke, mundur ke dan sebagainya. Saya akan pastikan bila saya pergi kelas, saya dapat sesuatu daripada apa yang diajar. Itu saya punya style. Kemudian sebelum masuk kelas, saya dah pastikan saya dah bersedia dengan topik yang ingin dibincangkan dalam kelas. Sebab itu seminggu sebelum tu saya akan tanya peserta saya, Puan, minggu depan kita bagi topik apa? Apa yang Puan nak discuss minggu depan? So saya akan pastikan sehari sebelum tu, saya akan pergi library ke, saya pergi pinjam buku ke, ataupun buku yang saya ada ke, saya akan check, saya akan baca dulu, go through satu persatu. Okay. Ataupun saya yakin bicara-bicara hari ni dia akan bagi syllabus. Bagi syllabus dulu, apa topik yang kita nak buat dan sebagainya. Okay. So normally saya akan pastikan saya penuh some homework, buat nota dahulu. Buat dahulu apa yang saya faham melalui pembacaan saya. Kemudian kita bila masuk kelas, kita dengar peserta cakap dan kita akan top up dengan apa yang kita dah take note tadi lah. Okay, kalau saya rasa tak faham, saya akan tanya peserta saya. Right, straight away waktu proses pembelajaran itu berlangsung dalam kelas, saya akan tanya terus. Saya tak suka perkara-perkara yang membuatkan saya tak faham ke, benda-benda yang stuck dalam mindset saya ni, saya tak suka. So saya akan tanya, make sure saya dapat clear picture apa yang saya nak fahamkan. Kemudian saya akan bergembira selepas pulang ke kelas. Okay. Kemudian peringkat diploma, bukan saya ambil diploma Latan Chef. Semua satu berada di UiTM, dua berada di industri, tiga di UiTM, 4, 5 di industri, dan keenam saya balik ke UiTM untuk completekan saya punya diploma. Sebab itu subjek bagi khusus diploma Latan Chef ni, dia agak banyak lah. Semester satu saya dapat 10 subjek, semester ketiga saya 8 subjek, semester ke-6 6 ataupun 7 subjek. So dalam tempoh yang singkat tu, kami terpaksa perah otak untuk belajar banyak subjek. Dan bagaimanapun, bila kami berada di industri, semua tu sangat gelisah. Kalau macam chef training ni, yang seronoknya kerja kami, GLI, kerja seperti chef-chef yang lain. Okay, sama ada shift pagi ataupun shift petang. Malam, so far saya tidak terlibat. Okay. So pagi kerja kami, pergi dapur, tengok menu, potong-potong, masak-masak. Okay. Saya memang minat chef. Satu, bukan sebab saya suka makan. Saya suka tengok macam mana benda ni dihidangkan, bagaimana makanan yang biasa, ni nasi lemak, mi goreng dan sebagainya, tapi bagaimana dia menambahkan value added kepada makanan tersebut untuk menaikkan nilai dia. Kalau di luar tu nasi lemak tu dia kurang RM5 ke RM6, tapi bila masuk hotel dia jadi RM15, RM20. Why? Kenapa? So itu yang kita belajar lah, how you present your food to make sure that you can add the value of the food. Okay. Jadi bila pergi LI ni, kami tak payah fikirlah pasal subjek ke, pasal bahasa Inggeris ke, pasal French ke, tak payah. Kita bekerja macam chef-chef di hotel. Itu yang menyeronokkan. Dan pada masa sama, peluang untuk saya travel. Kalau sebelum ni, for sure lah mak saya tak bawa, ayah saya tak bawa pergi mana-mana kan. So inilah peluang untuk saya pergi travel. Pergilah masa saya dulu, saya pilih Langkawi lah. Langkawi sebab saya memang teringin, saya tahu Langkawi tu cantik. Kebetulan pula dalam kelas saya tu ada orang Langkawi. So dia kata cantik lah, tempat tumpuan, ada pelapaya dan sebagainya. Jadi bila ditawarkan tempat menyalin Latan industri, saya memilih Langkawi. Sebab Langkawi, sebagaimana yang kita tahu, pusat pelancongan, banyak benda yang kita boleh enjoy, banyak benda yang boleh kita nampak, dan banyak benda yang kita boleh belajar kat situ kan. So saya praktikal di Langkawi selama setahun. Okay, setahun. Sebab itu saya ramai kawan-kawan lah di utara tu. So bila habis praktikal, bila masuk je, semua pelajar-pelajar akan menyiapkan report. Waktu belajar di peringkat diploma ni, saya sebut kekurangan sebab saya tak ada laptop, saya tak ada komputer. Pasti pinjam orang, minta tolong kawan untuk typekan. Saya tulis dalam kertas, kemudian kawan tolong typekan. Banyak benda lah.
kemudian kena binding dan sebagainya. Itu bila kita belajar dalam keadaan yang kekurangan, okey, ia sangat memberi tekanan dan kadang-kadang menjatuhkan motivasi kita juga. Nak beli tak mampu, tapi kita terpaksa survive dengan apa yang ada lah. Alhamdulillah, saya mempunyai kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang membantu, hantar je pertolongan ke apa ke, ramai yang membantu. Dan Alhamdulillah, report yang tebal-tebal tu semuanya dapat disiapkan lah dengan jayanya. Cuma yang tak bestnya susah nak score lah. Subjek-subjek data industri ni susah nak score bagi saya lah. Tengok orang lain mungkin senang, bagi saya subjek yang sebab penilaian tu dari segi reportnya, dari segi produk yang kita produce dan sebagainya. Jadi sama juga macam anda di UTM kan, projek tu mungkin dilihat sama ada boleh dilaksanakan ataupun tak boleh dilaksanakan, tapi mungkin pesara lebih detail. Dia tengok commercial value dia, cost yang digunakan dan sebagainya. So benda-benda tu yang kita perlu tackle untuk dapatkan markah yang baik lah. Waktu diploma, apa lagi kesukaran saya selain daripada bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris saya walaupun teruk, tapi saya rasa tak dapat D- lah, paling rendah pun D. Satu lagi cara bagaimana saya boleh score belajar waktu di universiti, saya dah put in my mind adalah untuk dapat markah yang baik, markah lulus saya adalah 75%. Kalau saya dapat 74, 73, saya gagal. Saya meletakkan diri saya sebegitu, bukan ikut draft yang diberitahu oleh pensyarah dan sebagainya. Okay, ini adalah saya punya personal punya tanda aras, penanda aras saya lah. Sebab itu kalau anda tanya saya, B plus tu berapa CGPA dia, B minus tu berapa markah dia, C tu berapa markah dia, sampai hari ini saya tidak tahu. Yang saya tahu, B plus 3.33, A minus 3.67, A 4, 85 ke atas, A plus 8, A plus 4.0. Okay, so jadi apa yang saya buat, saya hanya fokus test ke quiz ke, saya akan konsisten pada 75%. Kalau saya dapat rendah begitu, okey, saya akan rasa sedih dan saya kena workout lah. Dan quiz, test pada awal-awal semester ke sebagainya, itu adalah perkara-perkara yang perlu kita ambil berat kalau kita belajar di universiti lah. Sebab markah itu dikumpulkan untuk campur dengan markah final. Berbeza zaman kita belajar di SPM kan. So itu kita kena konsisten daripada awal lagi, daripada quiz, daripada assignment, konsisten untuk mendapatkan markah yang lebih baik. Konsisten. So bila kita konsisten, kita tak akan stres. Jangan kita start lambat, kemudian bila dapat exam baru kita nak perform. Okay, dan akibatnya tu yang stres, tidur lambat, makan tak cukup, tidur tak cukup dan sebagainya. So kita kena put and kita kena prepare kita punya cara belajar ni awal, konsisten. Okay, konsisten saja daripada awal, daripada quiz yang 5 markah tu, quiz yang 5 markah tu jangan ambil mudah. 5 markah tu lah yang menentukan awak A ke, B ke, C ke. Okay, pada awal lagi kita konsisten saja. So segala tugasan yang diberikan kepada anda untuk disiapkan, kena buat dengan bersungguh-sungguh. Okay, kena buat dengan bersungguh. Walaupun kecil ke besar ke, last minute ke apa ke, take it seriously. Kalau anda dapatkan CGPA yang bagus lah. Okay, so itu yang saya amalkan lah. Seperti yang anda tahu, saya bukan best student, I'm not genius. Saya tidak dilahirkan dengan pegawai yang pandai-pandai dan sebagainya. Tetapi saya adalah seorang yang enjoy kursus yang saya ambil. Saya seronok belajar, saya seronok bawa beg, gaya macam student. Itulah motivasi saya. Pergi, kalau macam di UiTM tu ada satu dataran yang boleh tengok perangai kerana-kerana pajar, design, bawa board, bawa bawa brush, bawa pen lah. Kemudian budak AD, budak architecture dengan pembarisnya, dengan board dia. Okay, benda-benda tu menyeronokkan saya. Itu adalah motivasi saya dan itu adalah cita-cita saya mengapa saya nak masuk universiti. So itulah motivasi yang sangat indah lah bagi saya. Gambaran-gambaran macam tu
Kemudian cara saya belajar yang lain, kalau kami banyak masak lah. Kalau ujian amali tu banyak pada masakan lah. Mungkin berbeza dengan anda semua lah kan. Kemudian saya habis diploma saya. Pada semester yang pertama saya dinis. Praktikal yang pertama saya dinis. Semester ketiga saya dapat 3.4 something, tak dapat dinis. Yang keempat saya dapat 3.0 je, sebab B je praktikal. Saya kata praktikal saya agak susah sikit lah. Susah sikit saya nak skor. Kemudian praktikal ketiga saya dapat dinis. Yang semester akhir saya dapat dinis. Dinis kan? Yes. Okay. Dinis tak dinis, pointer tu bagi saya tak penting. Jadi yang penting keseronokan saya belajar. Cuma pointer ni bagi saya penting sebab setiap semester saya perlu laporkan kepada kakak saya. Okey, sebab kakak saya yang beri allowance daripada saya sebanyak RM100 sahaja. Itulah duit makan. Tapi makan kami makan ada di rumah makan. Ini ada duit makan petang-petang ke nak minum ke. Itulah duit assignment. Itulah duit nak beli itu, nak beli ni. Itulah duitnya RM100 tu. Okey, cukup tak cukup, Wallahualam. Okey. Kemudian laporan saya dah kena bagi untuk memberi motivasi kepada kakak saya yang bagi allowance saya setiap bulan. So saya akan hantar laporan kepada kakak saya. Okey, kakak Alang, ini saya punya result. Okey, result saya semester ni berapa. So bila kakak saya nampak lah saya punya result tu okey, so dia seronok lah bagi saya. Yang katakan tak penting, itu adalah kayu pengukur untuk menentukan prestasi kita macam mana kan. So saya enjoy je, saya suka belajar, saya seronok belajar. So result tu bila kita seronok belajar, kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita buat nota secara konsisten dan sebagainya, insya-Allah result pun okey, don't worry lah. Okey. Kemudian saya ingat lagi peristiwa yang saya ingat waktu saya belajar dulu. Okey, peristiwa yang saya rasa macam agak touching sikit. Waktu semester 1 saya kehilangan orang yang selalu memberi motivasi kepada saya lah, iaitu arwah ayah saya. So dia dah sakit form 4 sampai form 5. Kemudian ayah saya uzur waktu saya di diploma lah, di semester 1. Setiap minggu saya akan call mak saya, tanya ayah saya macam mana dan sebagainya. Waktu saya menemani ayah saya di hospital, ayah saya ni seorang yang pendiam, tak banyak cakap. Cuma kadang-kadang tu bila dia bersuara, dia cakap lah belajar sungguh-sungguh. Okay. Bila dah besar nanti lebih selesa, lebih senang. Dah senang nanti tengok mak kau, okay, follow keluarga. Sebab saya tahu yang bahawa saya seorang saja yang masuk universiti, yang abang-abang lain tak masuk universiti. Bukannya sebab mereka tak pandai, tapi mereka banyak memberi peluang kepada adik-adik nak bantu keluarga dan sebagainya. Kiranya kakak saya dengan abang saya not so bad lah, not so bad. Boleh further study, peringkat diploma, peringkat degree boleh. Okay, cuma dia mengambil keputusan untuk tidak sambung belajar sebab dia tak nak membebankan keluarga. So jadi seolah-olah macam semua orang mengalah dan dia memberi peluang kepada saya untuk pergi lebih jauh. Okay. Satu lagi dia pesan kepada saya yang saya ingat sampai sekarang, jangan kalah dengan anak-anak orang Jawa. Sebab di Jawa, di tempat saya, dia orang Jawa ni pandai-pandai, kaya-kaya, banyak tanah, banyak kelapa sawit, rajin bekerja. So jadi ayah saya kata, make sure jangan kalah dengan orang-orang Jawa. Pastikan kau lebih rajin daripada mereka, kau lebih berjaya daripada mereka. Pastikan kerja seperti mereka. Itu yang saya ingat. So ayah saya walaupun dia jarang bercakap, dia sangat pendiam, tapi bila dia bercakap tu benda-benda yang very menyentuh lah. Okay. Dan ayah saya meninggal waktu saya diploma semester 1. Saya ingat lagi waktu tu cuti semester, dan waktu tu result tak keluar pun. So saya berada di rumah. So saya menyaksikan lah
hari-hari terakhir dia waktu tu selepas ayah saya meninggal, saya rasa macam sangat sukar sebab saya seorang anak yatim, kemudian ibu saya suri rumah, dan waktu itu saya ada masalah kewangan. Saya tak ada masalah dengan pelajaran, saya tak ada masalah dengan kelas, saya tak ada masalah dengan pesara dan sebagainya. I have a good mood untuk study. Tapi bila ada masalah kewangan, tak boleh nak beli itu, tak boleh nak beli ni, nak menaip kena pergi CC, kena type dekat CC, kena bayar 1 jam RM3. Lepas tu internet pun tak kuat mana pun zaman tu. So nak beri yang terbaik dalam pembelajaran, contohnya nak bagi assignment, nak cover, nak cantik dan sebagainya, saya tak boleh nak bagi sebab saya terpaksa berjimat. Dan waktu zaman saya diploma, saya tidak ada pinjaman. Tak ada pinjaman. Saya survive setiap bulan dengan allowance kakak saya RM100. Kemudian di semester kedua, saya ingat saya waktu saya praktikal di hotel UiTM Shah Alam, adalah caterer-caterer yang menawarkan untuk buat kerja-kerja part time. Yang itu saya akui itulah sumber pendapatan saya selain daripada allowance tu lah. Bila cuti je, ada masa ruang Sabtu Ahad je, okay, saya pun pergilah buat part time. Masa tu sejam RM8, not bad. RM8 kalau catering, RM8. Kalau buat part time di hotel dalam RM4.50 saja, murah. So saya memilih untuk buat part time dengan caterer. Dan alhamdulillah, nama pakcik tu Pak Abu. Base dia dekat Petaling Jaya. Dia bayar mahal, 1 jam RM8. Dan dia kira sewaktu kita keluar daripada college tu, tunggu bas sebagainya, dia kira kita bekerja. Saya doakanlah pakcik Pak Abu ni dia murahkan rezeki. Dia tak berkira langsung pasal upah untuk budak-budak membantu dia dalam cateringan. So itulah saya punya pendapatan sampingan waktu itu, semester kedua. Semester kedua. So dapatlah simpan sikit-sikit dan sebagainya. Saya ingat lagi waktu semester kedua, tadi kan saya beritahu yang ayah saya gembala kambing kan. So bila ayah saya dah sakit, tak siapa yang nak ambil rumput, tak siapa yang nak tolong dia, ibu saya terpaksa jaga ayah saya. Dan semua kambing-kambing itu terpaksa dijual. Dan saya tanya, Mak, kenapa Mak jual kambing-kambing ni? Sebab Mak kata untuk bayar yuran pengajian saya di UiTM. Okay, untuk semester yang kedua. Walaupun UiTM ni saya bersyukurlah belajar di UiTM, yurannya rendah, subsidi kerajaan terlalu banyak. Okay, yurannya rendah, tak saya semester 400 saja yurannya. Tapi sangat besar bagi saya waktu itu. Okay, sangat besar. Pasalah mak saya jual semua kambing-kambing untuk bayar yuran. Jadi so bila benda perkara-perkara macam ni berlaku dalam hidup saya rasa benda-benda ni sangat tersentuh lah. Sebab saya kan very sensitif orangnya kan, sensitif, tersentuh. Parents saya berhabis-habisan dan sebagainya. So it's my responsible to make sure that saya perlu belajar. Tak ada pilihan lain selain daripada beri yang terbaik kepada pelajaran saya. Walaupun setiap semester saya akan beritahu, Mak, saya dapat 3.5, Mak, saya dapat A, Mak, saya dapat A-. Mak saya tak tahu pun. Cakap, Alhamdulillah nak, kalau boleh nak lebih lagi. Masya Allah. Itu pun dah sebelum mati dah, Mak. Mak saya nak lagi lebih kan. Mak saya tak tahu apa-apa kan. So itulah motivasi saya kenapa saya perlu belajar bersungguh-sungguh waktu zaman diploma dulu. Okay? So bagusnya bila zaman diploma ni, bila pergi praktikal, so saya tak banyaklah keluarkan duit. Sebab bila pergi praktikal, kebanyakannya saya memilih tempat praktikal yang ada penginapan. Kalau ada allowance, itu ada bonus. Kalau tak ada allowance, saya terpaksa bekerja extra time, okay, overtime, untuk mendapatkan sedikit bayaran lah untuk survival. Tapi taklah membebankan sebab ada penginapan dan juga makan disediakan oleh pihak hotel. Dan benda tu dah basic untuk saya survive lah. Yang lain-lain tu tambang, ferry, boat dan sebagainya tu bolehlah minta kakak saya punya allowance yang 100 bulan tu. And then zaman saya belajar di diploma lagi, apa yang menarik, kalau macam cuti semester, tak ada kerja, pada semester yang kedua, kami since saya ada kawan di setiap negeri, Perak ada, Kelantan ada, Johor ada dan sebagainya, apa kami buat, kami akan merancang dengan kawan untuk pergi travel naik van, isi minyak, kemudian kita pergilah rumah kawan-kawan.
Kalau ada, terutamanya kalau ada majlis perkahwinan. Okay, kalau ada abang ke ataupun kakak kawan-kawan kita yang mendirikan rumah tangga, kami akan bantu untuk mendirikan makanan pengantin. Kami akan tolong masak-masak, kami tolong siang-siang, beli barang semua, hiaslah apa yang kita, benda-benda yang kita dah belajar dekat kelas tu, kita gunakan dan manfaatkan untuk uh, faedah kepada keluarga-keluarga kawan-kawan kita lah. Saya ingat lagi pergi ke Johor pernah lepas Had, kemudian ke Kangkar Pulai, Kelantan pun pernah, Kota Baru, di Tanjung Alim, Rembau, pun pernah juga. Waktu belajar. So apa yang kita belajar dalam kelas, nak lebih faham, nak lebih ingat, kita apply dekat tempat yang lain. Secara langsung kita akan manfaatkan, kita akan ingat sampai bila-bila apa yang kita belajar dalam kelas. Itu lebih mudah. Sambil kita memberi belajar, sambil kita memberi kebaikan kepada orang lain, saya juga dapat travel. Itu yang penting. Baru saya tahu Johor tu besar, baru saya tahu Kelantan tu jauh. Kalau sebelum ni orang sembang 2 jam, 6 jam, 8 jam tu kan, apa ni, macam mana jauh dekat, apa yang ada dan sebagainya. Tu peluang untuk saya travel. Dan normally kalau travel kita hanya seminyak je, makan, penginapan, normally siapa yang menjemput kita tu yang akan cover semua. So dah jimat kat situ. Kemudian habis saja diploma, saya graduate dengan 3.53 lah. Okay, 3.53. So saya pun adalah di tingkat ijazah, maksudnya tingkat ijazah perkhidmatan makanan pengenalan di UiTM Salam straightway. Dan kebanyakan rakan-rakan saya ni, masa saya ada berapa orang kan, lebih kurang 11 orang kot yang sambung degree. Yang gila-gila ni, kawan yang gila-gila ni ada 8 orang yang sambung degree dengan saya. So saya agak selesa dan tak ada lagi takut pasal bahasa Inggeris. Cuma di waktu degree ni kita ada banyak presentation. Setiap minggu ada presentation, kena bentangkan, kena bincangkan dan sebagainya lah. Walaupun kita ni cakap taklah nak fluent sangat, tapi yang bagusnya pensyarah-pensyarah saya tidak pernah mentertawakan bahasa Inggeris yang disampaikan oleh para pelajarnya. Okay, di UiTM we have to speak in English. Sometimes kita rasa dia takut nak tanya soalan. We have question to be asked, but then kita jadi takut salah bahasa Inggeris ke, salah tanya ke, peserta tak faham ke dan sebagainya. Tapi none of them yang memperlekehkan lah kita punya Inggeris. Okay, so that's why kita rasa macam enjoy untuk belajar. Kita buat macam pandai sangat, kita just deliver saja. Kalau ada penambahbaikan, cara kita akan tegur lah. So kena usaha dan mencuba. Itu dan antara positif elemen yang perlu kita ada, sentiasa mencuba. Kadang-kadang kita ni dah block our mind macam mana, kita ada persepsi yang tak bagus. Okay, persepsi yang mana nanti orang ketahukan kita, nanti orang kata kita ni belagak macam orang KL lah, speaking lah, apalah dan sebagainya. Itu adalah persepsi yang tidak bagus. Kalau anda ada satu pemikiran yang this is how I improve my English, this is the way I improve myself, ini adalah satu cabang pembelajaran yang perlu ada pada saya. Saya perlu ada perasaan ingin belajar. Okay, itu yang perlu ada pada kita. So bila kita ada sense of this kind of sense, so dia akan membuatkan kita ingin mencuba. Okay, ditegur, kita baiki. The next presentation, we improve. Okay, ditegur lagi. Okay, kita baiki semula. Kemudian pada masa yang sama, never ever put yourself seorang yang saya dah buat yang terbaik, saya dah bagi yang saya punya yang paling bagus, saya punya yang paling hebat. No. Okay, tiada yang perfect kat dunia ni. Okay, so sentiasa belajar, melihat bagaimana kumpulan-kumpulan lain present. Okay, mungkin mereka menggunakan PowerPoint yang lebih menarik berbanding dengan anda. Mungkin mereka menggunakan software yang lebih updated, up to date. So kita boleh tanya dia, macam mana pakai buat presentation macam ni kan? Macam mana you masukkan video dalam presentation kan? Macam mana you sekarang ni online? Okay, zaman saya dulu ada online macam ni, ada kelas online, ada film muka, boleh berada di mana-mana saja. Tidak ada. So ini perkara yang baru yang perlu kita belajar dan ambil tahu. Sebagai student, kita perlu ambil tahu
dan sentiasa belajar memperbaiki kita punya persembahan. So sekiranya anda ada this kind of sense, bermaksud you akan bertambah baik. Okay. Cabaran waktu degree, waktu belajar degree, saya dah start duduk di rumah sewa, tak duduk lagi di asrama seperti diploma saya duduk asrama. Waktu degree saya dah start since mak saya pun dah tak ada stay rumah sepenuh masa, ayah saya dah tak ada, kakak saya pun anak-anak dah besar. So saya tak nak bebankan keluarga saya, abang saya dan sebagainya. Saya terpaksa akur untuk ambil pinjaman PTPTN sebanyak 14,000 satu semester ke dua semester dibagi 14,000 7,500. Okey. Satu nilai yang besar lah bagi saya. Nilai yang besar. Tak pernah pegang duit. Kilang pun 400 hanya sebulan. Okey. So dapat 1,500 tu sangatlah besar. Jadi apa yang saya buat, saya put RM2,000 masuk ke akaun NSB saya. Tujuan dia adalah untuk survival saya in future. Waktu saya nak habis belajar nanti, nak start kerja, saya perlukan duit untuk sewa rumah, baju dan sebagainya. Saya perlukan that kind of money. Kemudian saya juga dapat duit pinjaman tu, saya terus RM7,500 tu terus saya transfer ke dalam ASB. Paling tidaknya setiap tahun dapatlah sedikit lah dividen, tak yang tak berapa tu kan. So saya manfaatkan PTPTN saya seingat-ingat saya, dan saya berjanji lah, saya kata bila saya dapat PTPTN ni, saya berjanji saya akan manfaatkan setiap nilai yang ada pada tabung PTPTN tu. Saya akan bazirkan, saya akan beli yang perlukan, dan saya akan pastikan saya belajar bersungguh untuk mendapatkan first class supaya saya tak berhutang. Okay, benda yang saya tidak suka, benda yang saya kena elakkan adalah hutang. Okay, benda yang paling saya agak I will take it seriously lah. Okay. Jadi saya ingat saya barang yang saya beli di PTPTN tu, pertama sekali handphone. Okay, Nokia 3310 second hand, 2,500 daripada Dayang. Dayang kawan saya lah, keluarga saya. Okay, dia beli phone baru, so phone lama tu daripada saya elok sampai 2000. Saya pakai tu sampai 2011 2007 saya pakai 310 sampai 2007. Walaupun zaman tu dah ada keluar smartphone ya. Mungkin smartphone dah keluar dah, tapi saya masih guna 310. Bagi saya okey je, tak ada masalah. Orang ramai kat yang tegur, kawan-kawan tegur tak update lah, tegur lama sebagainya kan. Okay, saya okey je, tak ada masalah. Okay. Kemudian duit tu saya gunakan untuk beli SIM card RM60 second hand juga daripada kawan saya, Dr. Sabayana. Sebab dia ada 2 nombor kan, so dia dapat satu nombor saya, so yang tu duit saya beli dengan RM60. Kemudian saya beli motor Fish, Orinas Fish SG yang si panjang, mata tersembul, yang belakang tersembul. Okay, saya beli motor tu. Sebab apa saya beli motor tu? Sebab itulah motor paling murah sekali, motor baru yang paling murah. Kenapa saya beli motor baru? Sebab saya tidak pandai enjin. Saya tak nak rosak nanti tepi jalan, saya kena baiki, saya tak pandai. So saya malah nak fikir pasal maintenance dan sebagainya, saya belilah motor baru. Okay. So dengan motor baru tu, motor sendiri memudahkan saya untuk pergi kelas, pergi library dan sebagainya lah. Duit-duit lain, kos-kos lain, PTPTN saya gunakan untuk assignment lah. Laptop, komputer tak beli. Saya tak beli komputer lah, sebagai komputer abang saya. Yep, saya tak beli komputer. Okay, sebab dia buat 7,5, dia buat K3 macam tak boleh survive, tak apalah, kita gunakan lah apa yang ada. Saya gunakan komputer abang saya. Okay, komputer pun desktop besar gila tu, dengan CPU yang setiap rosak tu, as long as boleh type, boleh buat assignment, okey lah, boleh lah. Jadi siap kerja saya. Kemudian saya tidak menggalakkan makan di luar. Walaupun di rumah sewa, saya sentiasa masak sendiri, jaranglah makan di luar. Saya tidak pergi ke tengok wayang, saya tak pergi tengok bola, saya tak pergi konsert. Kawan-kawan saya galakkan saya pelajar yang aneh sebab tidak buat benda macam tu. Tapi saya enjoy duduk di rumah, spend time dalam bilik, buat kerja, buat nota,
saya bukannya menstigma, tapi benda-benda tu sangat menyeronokkan saya. Okay? Saya keluar juga, pergi main bola, main futsal dengan kawan-kawan, balik kampung, boleh. Sama juga dengan macam you all kan. Cuma spend time tu, sebab tadi kita dah letak dah matlamat kita untuk mendapatkan first class, supaya kita tak payah, saya tak payah bayar hutang PTN. Itu matlamat sangat jelas. So strategi saya, kena konsisten belajar, kena pastikan whatever yang kita buat tu terbaik, presentation yang terbaik. Walaupun kita ni we are not good in English in presentation, but give the best, show your effort, do something yang luar biasa, yang lebih menonjol pada kawan-kawan yang lain lah. Supaya bukannya untuk mendapat pujian, bukannya untuk mendapatkan markah tinggi semata-mata, tapi kita nak memperbaiki diri kita. Okay? Anda semua kena faham CGPA tu penting waktu mesti je. Nanti bila dah pergi ke luar negara pula, bila dah belajar nak pergi masuk kerja, benda tu dah tak ada dah pentas yang lain. Okay? Seperti yang saya beritahu kawan-kawan yang pagi tadi, bahawa bila kita masuk universiti ni, ini adalah satu pertandingan ataupun padang ataupun track yang berbeza. Okay, bukannya SPM. Kalau you good in SPM, bila you masuk dekat UTM, ini adalah gelanggang yang berbeza. Okay, ini adalah padang yang berbeza. Okay, ini adalah track yang berbeza. Yang membezakan anda, pemain-pemain ni, siapa yang ke depan, siapa yang ke belakang, siapa yang tumbuk dan sebagainya, adalah orang yang berusaha bagaimana untuk mengatasi lawan-lawan anda. Okay? Berusaha bagaimana mengatasi masalah yang ada pada diri anda sendiri, mengatasi kelemahan anda. Sebab itu setiap dari kita ni telah mengenal pasti kita punya kelebihan dan juga kekurangan. Itu sangat penting. Dari awal lagi anda kena muhasabah diri, tulis, kalau boleh tulis apakah kelemahan saya, apakah kekuatan saya. Okay? Tulis kenal pasti dengan jelas, what is your strength, what is your weaknesses. Dan anda boleh bergabung jalinkan, pastikan jenis strength ni membantu anda untuk mengatasi kelemahan anda. Sebenarnya saya, I'm good in art, saya suka warna, saya suka lukis, saya suka drawing, saya suka benda-benda yang warna-warni, yang cantik dan sebagainya. My weaknesses is my English. I'm not good in English. Okay? Itu kelemahan saya lah. So, bila saya baca nota yang saya baca ni, saya akan transform into benda-benda yang berwarna-warni, benda-benda yang dalam bentuk diagram dan dalam bentuk gambar dan sebagainya, supaya saya lebih faham. So, saya dapat mengatasi masalah bahasa Inggeris saya tadi. Okay, sama juga macam subjek yang subjek yang susah, contoh dari komputer. Mungkin orang baca subjek komputer, dia akan baca, dia akan faham, dia kenal motherboard apa, dia faham circuit tu apa, input device tu apa dan sebagainya. Macam saya nak faham one ayat boleh, tapi tanya balik lagi setengah jam, saya dah lupa. Jadi apa yang saya buat, apa yang saya baca, saya transform into benda-benda yang bergambar supaya saya boleh ingat. Okay? Kemudian mungkin saya beri kekuatan adalah memorizing. Okay, mengingat tu adalah kekuatan saya. So saya gunakan banyak teknik yang boleh membantu saya menghafal dengan mudah. Okay, short form, gunakan perkataan-perkataan daripada huruf-huruf yang pertama, buat short form dan sebagainya. Itu teknik yang saya rasa anda juga belajar lah. Cuma seperti yang saya katakan tadi, you have to know your strength, you have to identify your weaknesses, so that your strength will help to polish, to mengatasi masalah kelemahan tadi. Okay, itu penting. Alright. Kemudian apa lagi cabaran saya waktu degree? Waktu degree saya dah start, bila dalam kelas pensyarah saya selalu cakap, anda perlu segera matang. Matang di sini bermaksud anda perlu memikirkan kehidupan anda selepas anda habis belajar. Apa you nak buat? You have to plan now. You kena plan sekarang. Kalau you rasa you have difficulties in communication, so you should solve the problem now, during your study. Not bila you dah habis belajar, you dah start kerja, baru you kena pasti, oh saya tak boleh berkomunikasi, saya kena start belajar berkomunikasi waktu you dah bekerja. It's too late.
lambat sangat. Okay, bukan tak boleh. Okay, kalau dah bekerja tu dah tak nak kena improve juga kan. So you have to make yourself ready untuk meletakkan diri anda ini dalam industri. Get ready now. Waktu belajar inilah you perlu mengubah, bersedia untuk menempatkan diri anda ke dalam industri. You have communication problem, baiki sekarang. You have writing problem, baiki waktu you belajar. Sebab waktu you belajar ni, you ada pensyarah-pensyarah, you ada kawan-kawan yang boleh membantu anda. Okay? Kalau baru dah bekerja banyak plan, itulah masalah sekarang. Okay? Masalahnya, you ada degree, you ada masters, tapi tak tahu nak buat apa. Okay? Apply kerja tak dapat, sedih dan sebagainya. Okay? Itu pentingnya. Bila anda diberi tugasan waktu belajar ni, buat assignment, jumpa orang, I believe lah, most of lecturers will ask you to meet someone in order to complete or to do your assignment. Okay, you have to interview, you have to get some information regarding dan sebagainya. Ini adalah peluang terbaik untuk anda buat networking. Okay, networking dengan orang tersebut dan show your professionalism. Okay, tunjukkan you punya kelebihan anda, polish kekuatan anda. Okay, supaya orang-orang ini akan ingat anda, dan bila anda apply kerja, kebetulan dia adalah orang yang interview anda ataupun anda menanyakan kerja pada mereka-mereka ini, mereka seakan-akan dia akan recommend anda untuk bekerja dengan mereka. Okay, sebab itu waktu belajar, perlulah belajarlah sebanyak mungkin ilmu-ilmu yang ada sepanjang ini program waktu belajar ni. Okay, it's not just writing, English, pergi kelas, dengar lecturer cakap dan sebagainya. Belajarlah benda-benda yang lain. Okay, communication skill, soft skill. Siapa yang suka masuk persatuan, itu satu yang digalakkan. Okay, memang banyak kerja, memang banyak stres, memang banyak benda yang awak nak buat, kadang-kadang kita kena skip kelas dan sebagainya. Tapi belajar supaya walaupun skip kelas, you akan belajar sesuatu yang baru. Okay, yang mana tak ada dalam kelas yang ataupun jurusan yang awak ambil. You boleh belajar benda-benda yang lain selain daripada apa yang you belajar dalam kelas. Okay, berkomunikasi, jumpa orang, buat networking dan sebagainya. Belajar dan show your professionalism. Okay, kemudian degree, alhamdulillah, bila kita seronok belajar, kita konsisten dengan markah kita dan sebagainya. Saya graduate degree saya dengan 3.63. Okay, first class. Dan rezeki saya untuk mendapat anugerah Net Chancellor UiTM. Okay, sesuatu yang saya bangga, biasa je. Bangga, bukan sebab itu, bukannya matlamat kita, bukannya matlamat saya untuk dapat anugerah Net Chancellor, dipuji, dipuja, dicanang sini sana. Itu bukan objektif dan juga matlamat saya. Matlamat saya nak dapatkan first class supaya saya tak payah PTPTN. Itu yang paling penting bagi saya, supaya saya boleh memulakan kerjaya saya tanpa hutang. Itu matlamat utama. Dan Chancellor, alhamdulillah, syukur, terima kasih kerana yang memberi. Okay, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Budak estate, budak sekolah estate yang main parit, yang main basikal dekat kampung, dinobatkan sebagai anugerah Chancellor, satu yang luar biasa. Tetapi apa yang anda perlu belajar, bahawa sekiranya anda percaya, anda berfikiran positif, anda seronok buat kerja apa yang anda buat sekarang, okay, benda itu tak mustahil. Dengan bahasa Inggeris yang coknya, bahasa Inggeris tunjuk, cakap pun tak pandai, penakut French dan juga bahasa Inggeris, tapi kita berusaha, kita sentiasa positif, kita percaya pada diri kita. Saya kenal diri saya kenal kekuatan saya di mana. Okay, saya tahu bagaimana untuk menyusun strategi untuk mendapat markah yang tinggi dan sebagainya. Saya tahu. Dan saya bukannya pemodel. Ni mungkin budak pandai ni, saya pemodel lah ni. Sibuk lah pergi bilik pensyarah tu lah. No, saya bukan this kind of students. Okay, saya, orang kata apakah rahsia untuk mendapatkan CGPA yang bagus? Saya kata belajar untuk seronok belajar. Belajar untuk seronok belajar. Buat nota seronok, bukan nota lah, baru semua
semua orang nanti pada kalau nota aku dah siap, mesti ramai nak meniru ni lah. Oh tidak, saya enjoy. Saya buat nota, saya seronok. How I make doing notes is benda yang seronok, dengan pastikan saya punya nota ni ada colour-colour, ada figure, ada orang sini kan, ada colour, ada bentuk muka borang. Saya tampal muka anak buah saya sayang anak buah saya berbual anak buah saya dekat nota saya. Anytime saya buka nota saya dapat muka dia yang cute, waktu kecil lah. Waktu sekarang ni kat pembuk je. Okay, so benda-benda macam ni akan membuatkan saya seronok untuk menota. And then saya try waktu zaman-zaman SPM tu kan banyak penceramah konselor bagi pasal main maths lah, buat sisir ikan lah, penuh ikan lah, pokok dan sebagainya. Saya try do different subject, different notes, different style dan sebagainya. Benda tu seronok. Kalau itulah keseronokan itulah membuatkan saya berskor lah. Saya bukannya budak nerd, saya bukannya budak pandai, saya bukannya duduk dalam bilik 24 jam baca buku dan sebagainya. I'm not that kind of student. Saya adalah orang biasa seperti anda juga, cuma saya seronok belajar. Dan mungkin saya suka bersaing sebab dia suruh rendah tadi, dia suruh rendah masuk tandingan kalah. Sekolah menengah pun suka masuk tandingan juga. Okay, mungkin secara naturally-nya memang saya suka bersaing lah, bersaing dengan cara sihat. Sebab bila kita masuk pertandingan ni, kita akan belajar banyak benda. Okay? Orang yang masuk pertandingan, dia tidak akan kalah. Dia tidak akan kalah. Orang yang masuk pertandingan, satu, dia tak menang. Dua, dia belajar untuk menang. Okay? Dia tidak akan kalah. Ya, Usain Bolt pun, pecut dunia pun, pada awalnya dia bukan terus first time masuk terus menang. Lee Chong Wei masuk je badminton, mewakili negara, dia bukan terus jadi nombor satu. Tidak. Okay? Dia melalui proses yang sama je macam kita. Kalah, bangun, belajar, berusaha, training dan sebagainya. Itu adalah nature. Okay? Itu adalah nature dalam kehidupan kita. So benda tu bagi saya benda yang biasa lah. Susah tu benda yang biasa. Susah tu, definisi saya, kalau anda kata what is definition of difficult, susah, maksud saya susah itu apabila kita tidak tahu. Okay. So macam mana nak mengatakan benda yang susah ini jadi mudah, kita kena tahu. Sebagaimana kita nak tahu, kita kena belajar. Bila kita belajar, kita kena usaha, jumpa kawan, jumpa lecturer. Sebenarnya di Sabah ni dah masuk waktu. Okay, saya selalukan. Okay, dah waktu asar dah di Sabah, 4 kan. Okay, so itulah pengalaman saya sepanjang degree. So pagi tadi saya tak sempat untuk bersembang pasal saya punya master. Menarik juga. Okay, bergadai, menangis. Itu saya benda yang paling saya melemahkan saya waktu dalam belajar tu adalah duit lah. Saya memang ada masalah dengan duit. Okay, kita nak belajar, kita nak benda yang terbaik. Saya ada semangat yang bagus, saya ada motivasi yang tinggi, saya ada strategi belajar yang bagus, saya ada keseronokan belajar. Tetapi bila tak ada duit, tak boleh beli buku teks, tak boleh pergi seminar, tak boleh bayar itu bayar ni, saya rasa benda-benda tu kadang-kadang memang susah lah. Nak minta kat siapa? Ayah saya tak ada, mak saya suri rumah, abang saya dah berkeluarga. Anak-anak muka tebal memang saya minta jugalah dengan adik-adik saya. Dan dengan kawan saya malu nak minta dengan kawan. Sebab kawan pun kadang kawan saya juga. Tapi alhamdulillah adik-adik saya membantulah. Okey, kita start dengan master. Okey, selepas habis degree saya bekerja di YPJ, Yayasan Pelajaran Johor, di Institute Hospitality, mengajar sebagai pensyarah kulineri. Okay. Gaji saya waktu itu 1,500. Memang saya bercadang untuk melanjutkan pelajaran. Memang sudah plan. Jadi saya menyimpan RM500 daripada gaji saya untuk tabung pelajaran saya. Okay. Oleh kerana saya dapat first class, okay, saya mohon untuk menjadi pensyarah di UiTM. Sebenarnya bukannya nak sangat bekerja di UiTM, tapi oleh kerana pensyarah saya
keluarga saya semua kata this is good opportunity, so disuruhlah saya apply TPM. So saya pun pilih apply lah TPM. So masa tu tawaran itu ke luar negara, sambung belajar, ambil kontrak, ambil tawaran menjadi tenaga pengajar pensyarah di UiTM, kemudian sambung masters dekat luar negara. Waktu tu saya pun berbelah bagi juga lah. Okay, bekerja di UiTM satu one thing, sebab dikelilingi dengan profesor-profesor pensyarah saya dulu yang hebat dan sebagainya. Kita tahu, seperti yang saya kata tadi, kita tahu kekuatan dan kelemahan kita. Kemudian nak sambung belajar ke luar negara dengan bahasa Inggeris saya yang ala kadar saja tu, okay, sebenarnya berbelah bagi. Tapi nak jaga hati dan perasaan pensyarah-pensyarah saya yang menawarkan saya tu, saya pun apply je lah. So bila apply, diterima. Kemudian prosesnya saya kena cari universiti sendiri, kemudian dapat satu tawaran, hantar ke UiTM. UiTM akan bayar yuran dan sebagainya lah. Tapi sebelum tu saya perlu, salah satu qualification untuk further study adalah ambil TESOL, Technical English Second Language, Teaching English Second Language, bukan TESOL, TOEFL, ujian bahasa Inggeris untuk ke luar negara lah, untuk masuk universiti. So saya ada berkawan, saya ada 2 orang yang sama-sama kerja dengan saya, dia pun dapat TPM juga. So dia agak serius, dia memang nak pergi ke luar negara, dia memang nak bersungguh-sungguh untuk jadi pengajar UiTM. Dan saya 50-50, jadi kesungguhan tu pun tak berapa nak ada lah. So kawan saya ni buat homework, dia pun tak ikhlas sebab permainan mahal. Jadi dia beli buku, dia belajar sendirilah, belajar sendiri. Dan dia punya kekuatan bahasa Inggeris adalah kekuatan dia lah. Itu dia really serious want to go further overseas. Macam saya 50-50, so saya macam waktu tu saya dah seronok bekerja. Kemudian saya lebih pada utamakan pelajar saya. Jadi banyaklah sibuk dengan pelajar saya. Saya tidak menghadiri kelas, tak buat homework dan sebagainya. Kemudian pada hari peperiksaan Inggeris tersebut, saya dan kawan saya tu pergilah jawab penilaian bahasa Inggeris. Sama juga macam MUET, ada communication, ada pemahaman, ada komprehensif, kalangan, written, samalah lebih kurang. Dan ujian itu diinterview oleh Pak Saleh lah, Pak Saleh from Australia, tak saya. So saya pun pergilah ujian tersebut. Dia dapat result untuk kemasukan universiti, saya lepas. Walaupun Inggeris saya tak berapa nak pandai, lepas tau untuk Universiti Queensland University dekat Australia. Keperluan universiti bahasa Inggeris di universiti, saya lepas. Tetapi saya tidak lepas keperluan UiTM. Okay, UiTM letakkan certain level, Inggeris saya tak sampai. Macam itulah level UiTM ni, nak jadi pensyarah UiTM ni, dia punya Inggeris kena tinggi. So bagi yang mereka yang boleh masuk ke UiTM tu, dia punya Inggeris dia agak bagus lah. Jadi nak kata saya kecewa, mungkin taklah kecewa sangat. Sebab kita pun 50-50 kan. Okey lah, tak dapat tak apalah, bukan rezeki saya lah. So kawan saya pun pergilah further study ke Australia, dan saya beradalah di YPJ. Tapi oleh kerana perasaan jealous sebab dia further study, balik nanti dia ada master, saya masih lagi di YPJ, tak ada apa. Jadi saya pun berkeputusan untuk further study di tingkat sarjana MBA. Okay, ambil MBA. Waktu itu yuran dia agak mahal. Dulu kalau di UiTM RM400 satu semester. Tak kira lah berapa subjek kita ambil, semuanya dah include. Di UUM saya kena bayar 1 credit hour 250, dan saya perlu habiskan 14 subjek.
14 subjek. Okay, total semua lebih kurang bawah dekat 20,000 lah untuk yuran saja. So saya keluarkan semua wang simpanan saya di ASB. Masa tu dekat dalam 8,000 kot. 8,000. Ish, banyak sangat 8,000. Sampai sekarang bohong lah. 4,000 kot. 4,000 saya bayar setakat mana yang boleh. Kemudian mana lepas lah tu, semester 1 dah lepas lah. Kemudian saya keluarkan tabung KWSP saya. Pun tak banyak pun. Saya tak ingat lah 6,000 lebih kot. Okay, habis saya tolak terus pergi pejabat kewangan universiti. Saya bayar semua yuran saya. Target saya nak habiskan dulu yuran saya tu saya nak habiskan semua. Selebihnya tu pandai-pandai lah cari kemudian. Yang penting yuran tolak dulu. Kemudian saya dapat bantuan daripada Pusat Zakat Selangor RM1,000. Terima kasih Pusat Zakat Selangor. Siapa yang pada study peringkat degree dan master dibagi RM1,000. Habis ambil RM1,000, boom, bagi kewangan. Habis. Last saya kurang lagi RM4,000 lebih kot untuk tahun yang akhir. Tahun akhir saya tak sempat bayar lagi. Saya cakap tak apalah, nanti bila dah habis belajar, kita kerja, kemudian kita bayar lah. Kemudian waktu di UUM, cabaran dia sama juga, kewangan juga lah. Kewangan, belajar interesting, menarik. Sebab dalam kelas saya tu ada banyak foreign students, okay? From Arab Saudi, Kuwait, Iran, Jordan, Thailand, Indonesia, Filipina, banyak lah. So agak interesting. So keinginan untuk explore, tadi suka travel di peringkat Malaysia. Sekarang ni saya dah ada excited untuk belajar ataupun explore untuk keluar negara. Saya tak berani kalau saya pergilah bersungguh-sungguh, itu kawan saya pergi Queensland, Australia tu, mungkin itu lebih menarik kan. Jadi saya pun belajar macam biasa. Okey, tak ada masalah, belajar tak ada masalah. Cumanya bukan bidang saya lah, tourism bukan bidang saya. Basic saya di pemerhatian chef, degree saya in food service management, tapi masters saya ambil tourism and hospitality. So bila subjek itu bukannya basic saya terpaksa belajar sendiri dari awal. Okay, belajar sendiri, kena pasti term-term, kena explore sendiri pasal tourism dan sebagainya. Lama-kelamaan saya rasa macam interesting lah. And then waktu tu pinjaman tidak ada. So kakak saya kembali pergi allowance RM1,000, RM1,000 pula, RM100 macam biasa. Kemudian yuran saya dah settlekan. Cuma kadang-kadang dia akan bantulah mana-mana yang kekurangan tu. Tapi itulah masalahnya. Bila ada cuti semester je, saya balik kampung, saya jual kelapa, buatlah kerja-kerja, tolong orang ke apa ke sebagainya, dapat duit sikit. Itulah survival saya lah. Dan saya jarang balik lah. Saya masa waktu di UM tu saya jarang balik ke kampung. Sebab bila balik ni tambang lagi dan sebagainya, saya tumpang sama kawan saya di Ipoh. Kita ada cuti je, saya balik ke Ipoh. Kalau cuti panjang lah, barulah saya balik ke kampung. Peristiwa waktu masters ni, bila saya stress lah, bila saya subjek yang yalah, bila level master ni kita banyak buat paperwork, tulis artikel, we need to read a lot. Seperti yang anda tahu, saya bukannya orang yang suka membaca itu punya strength saya. Jadi bila nak buat artikel dan sebagainya, saya perlu baca 10 artikel, kemudian kena baca, kena buat your own artikel, you have to rewrite balik apa yang faham pasal 10 artikel ni dan sebagainya. Benda-benda tu sangat memberi saya tekanan. Jadi apa yang saya buat, saya naik motor, isi minyak pada penuh. Sebab kalau di area Changlun ni, isi minyak ada tak banyak pun. Lepas tu bila kita lalu highway pergi ke Perlis tu, dah tak ada isi minyak dah. So tu yang susah kalau habis minyak kan. So saya stres, saya kena isi minyak penuh. Kemudian saya naik motor tanpa hala tuju. Pergilah ke Arau, ke Besteri ke. So saya tahulah jalan-jalan antara Alustar sampai ke Kuala Perlis, Bukit Hitam, saya tahu jalan. Changlun ke, Besteri ke,
pulau ke, saya tahu. Tempat-tempat saya tahulah. Tambah-tambah saya suka travel kan. So benda-benda tu sambil saya release tension, sambil saya mengurangkan saya tekanan, okey. Dan pada masa sama saya boleh melihat tempat orang lah. Cumanya bila kita, I believe saya boleh buat habis. Saya punya target tak tinggi, PT-PTN saya tak ada. Kemudian saya punya sasaran tak tinggi lah. Janji habis complete my masters, itu adalah satu kepuasan bagi saya lah. Okay. Supaya apa, bila kawan saya balik pada Australia, dia ada master, at least saya ada master local university. Okay lah, boleh lah, master boleh lah. Itu sekadar self satisfaction saya je lah untuk saya punya kepuasan. So memang kadang-kadang bila hari terakhir, saya kata hari terakhir bila saya hantar assignment kepada pensyarah saya, okay, saya macam antara percaya atau percaya saya dah habis master. Okay, waktu tu saya meleleh mati lah, menangis seseorang atas motor. Saya pun menangis, bukannya menangis sebab sedih ke apa, menangis sebab saya rasa macam alhamdulillah lepas ni masa untuk cari duit. Okay, masa untuk cari duit untuk bayar saya punya yuran yang terakhir tu. Kemudian saya tak berfikir pasal usaha duit lagi sebab dah belajar. Sebelum tu saya dapat tawaran untuk bila saya tolak TPM, saya dapat kawan-kawan saya lah push, pergilah minta. Kebetulan UiTM Penang baru buka, kemudian ada kerja kosong secara. Kawan saya tetap juga nak suruh saya masuk UiTM. Pergilah interview dan sebagainya. Biasalah nak digantikan kawan, saya pun pergilah. Pergi interview semua. Dia kata okay, result mungkin lambat sikit saja, tapi buat masa ni kami perlukan part-time lecturer. Okay, so kita akan susun lah waktu Isnin, Selasa, Rabu, Jumaat, Sabtu, Ahad kelas saya di UM. Kemudian Isnin, Selasa kelas saya di UiTM Penang. So setiap minggu saya travel untuk UiTM, untuk UiTM. Untuk travel tu pun dia memerlukan duit untuk bertambang bas. Dan saya terima tawaran itu, satu sebab nak bayar yuran, yang kedua sebab ramai kawan-kawan saya kat situ, nak bantu dia juga. Kalau saya tak mohon, saya tak apply jawatan itu, mungkin mereka akan ada masalah short staff dan kelas mungkin banyak bertangguh, ataupun mereka terpaksa overloading. So nak bantu kawan, pada masa sama nak dapatkan duit bayar yuran, yang pada masa sama untuk experience. Itu yang mindset saya, apa dua yang saya buat, apa kerja yang saya lakukan, walaupun saya boleh buat ataupun tak boleh buat, saya akan dapat satu pengalaman yang baru. Itu yang sebab itu saya menerima. Jadi, kalau saya tidak ambil benda tu, sudah pasti saya tak ada pengalaman, sudah pasti saya tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Okay? Dalam set mesti andaian negatif lah. Mesti susah nak mengajar budak-budak UiTM yang pandai-pandai ni. Susah bergaul dengan pensyarah yang hebat. Mesti susah, mesti. Mindset macam tu adalah benda-benda yang datang sebelum kita buat. Tapi bila kita dah menghadapinya, kita dah try, kita dah cuba, kita tahulah what is apa yang berlaku sebenarnya. Okay? Jangan mengalah selagi anda tidak mencuba. Okay? Apa yang kita buat, we have to face. Any problems dan sebagainya kita perlu hadapi. Okay? So saya pun ambil ulang-alik. Waktu itulah seperti mana yang saya cerita tadi. Saya for the first time lah, saya rasa sangat malu. Saya hantar WhatsApp kepada setiap abang dan juga kakak saya tolong untuk mereka pinjamkan saya duit. Sebab saya datang duit lagi tak ada duit dah, habis dah. Okay? Saya beritahu kalau bagi RM50 anggaplah sedekah. Kalau bagi lebih dari itu, anggaplah saya berhutang. Bila saya belajar, habis belajar nanti saya akan bayar, saya cakap. So kakak saya pun bagus, abang saya pun bagilah. Mana yang mampu itu dia bagilah berapa yang dia ada. Kakak saya ada juga lah memberi, tapi dia kata ini
cerita lah kata. Tak minta pun untuk dibayar semula. Yang penting habiskan belajar, okay? Kemudian settlekan dulu exam dan sebagainya kata. So habis dia belajar UM, habis dia hantar assignment, habis dia menangis dalam motor, saya terus balik ke Johor untuk sambung motor dia. Okay? So kadang-kadang saya pun macam tak percaya juga budak yang tak pandai sekolah sekadar di estate, tetapi bila kita berfikiran positif, kita percaya pada diri kita sendiri, kita tak block kita punya mind dengan benda-benda yang negatif, saya dapat mengatasi semua itu. Kadang-kadang saya macam mana aku dapat duit yang banyak untuk bayar yuran, macam mana aku boleh survive waktu belajar dulu, macam mana aku boleh survive. Saya pun tak pasti duit tu dari mana mana. Tapi percayalah, bila niat kita ni belajar, Allah akan bantu kita. Itu saya pegang. Kalau kita diniat untuk mencari ilmu, okay, saya percaya Allah akan bantu kita dan memudahkan kita. Okay? Itu yang perlu kita percaya. Okay, kalau kita susah ke, nak menangis ke, nak meritik ke, janganlah tulis kat Facebook, janganlah perasan kat Instagram. Okay, berdoalah kepada Allah, bangun pagi, sambil-sambil sebelum start belajar di awal pagi tu, okay, buat tahajud ke, okay, berceritalah dengan Allah. Okay, saya bukannya warak, saya pun banyak buat maksiat, saya pun banyak buat dosa dan sebagainya, tapi saya percaya Allah akan bantu kita. Okay, so saya rasa saya dah di hujung, okay, saya punya part. Sebelum saya beri peluang kepada anda untuk mendengar soalan, okay, kalau anda ada soalan, okay, boleh tanyakan. Boleh type dekat chat. Boleh type dekat chat room kalau ada soalan. Boleh saya baca dan saya cuba jawab lah. Okay, seperti yang saya beritahu, apa yang saya cerita kepada anda semua ini berdasarkan adalah positive thinking, the power of positive thinking based on my story, pengalaman saya. Tidak ada dalam buku. Mungkin adalah kena benda dalam buku dan sebagainya kan, sebab benda tu adalah benda natural kan. So ini adalah kisah yang sama benar, semata-mata tiada tu tambah. Okay, so apabila saya sambil-sambil sementara saya menunggu soalan daripada anda, okay, sebab apa rupanya awal ada soalan kan. So sekiranya anda ada soalan, boleh type dekat chat room, saya akan baca dan saya akan jawab. Okay, sementara tu saya nak share lah, bila saya dah bertukar lumus sepanjang saya menjalani saya punya kesukaran semasa belajar, saya berjanji pada diri saya sendiri, saya tidak mahu susah lagi, terutamanya pasal duit. Okay, bukannya gila jadi macam gila mata duitan dan sebagainya, akan lebih berjimat, akan lebih mempunyai pengurusan kewangan yang baik. Tujuannya untuk membantu orang lain pula kalau ada yang memerlukan. Okay, okay, sekiranya ada soalan, bolehlah diajukan kepada saya dengan menaik di chat room. Okay, saya beri masa 10 minit. Kalau tak ada soalan, kita teruskan sesi fotografi ya. Ini dah kira habis lah. Oh, dah habis dah? Maybe kita akan ambil dalam satu atau dua soalan lah. Maybe satu dua soalan kita boleh bagi extra time. Okay. Kalau siapa-siapa ada soalan, boleh tujukan kepada Encik Muhammad Yusof. Encik Muhammad Yusof akan teruskan dengan sesi question answer. Kalau ada lah, kalau tak ada, kita akan teruskan dengan sesi fotografi. Lepas tu kita akan jawab kuis lah. Kita akan berserai. Okay, kalau tak ada soalan, saya tunggu lagi 30 saat. Kalau ada soalan, kalau tak ada soalan, saya nak buat summary lah. Mungkin everyone dah tak sabar untuk menjawab soalan quiz selepas ini. Jadi saya akan buat summary lah. Okay, pertama sekali, untuk menjadi seorang yang positif, kita kena selalu bersangka baik. Bersangka baik dengan Allah, kerana apa yang disusun oleh Allah itu sangat cantik, sangat baik, yang terbaik untuk kita.
kita merancang, Allah juga merancang. Tapi perancangan Allah itu lebih baik. Always bersangka baik. Tak dapat pergi overseas, tak mengapa. Okay, tak ada duit, tak mengapa. Kenapa Allah jadikan aku miskin? Tak mengapa. Allah dah susun dengan cantik dah. Always bersangka baik. Bersangka baik dengan Allah, bersangka baik dengan orang tua, mak dengan ayah. Apa jua nasihat mak dengan ayah tu, terima sebaik mungkin. Okay, kenapa bapak saya miskin? Saya pernah rasa malu ketika bapak saya mengambil saya dari sekolah selepas balik ambil rumput. Dia ambil rumput dengan berpeluh-peluh, dengan baju kotor dia, dengan lusuh dia, ambil saya dari sekolah. Saya rasa malu. Okey, kata kenapa ayah saya cakap dalam diri saya sendiri lah, kenapa ayah orang lain ambil naik kereta cantik-cantik, tapi ayah saya ni macam ni, berpeluh-peluh, berbusuk, ambil saya dari sekolah dan sebagainya. Okey, tapi sebenarnya saya lupa bahawa ayah saya sangat bertanggungjawab. Walaupun dia penat, walaupun dia berpeluh-peluh, walaupun dia busuk, dia pastikan saya balik dengan baik. Okay, tak perlu berjalan kaki ke sekolah yang jauh, tak perlu nak bersusah payah dan sebagainya. Ayah saya sangat bertanggungjawab. Itu yang saya tak nampak waktu itu. So bersangka baik dengan apa jua yang Allah buat, susun, bersangka baik. Bersangka baik dengan mak dan ayah, bersangka baik dengan kawan-kawan, bersangka baik dengan pensyarah-pensyarah dan sebagainya. Okay, yang kedua, berkawan dengan orang-orang yang positif juga. Okay, kawan-kawan yang memberi motivasi, kawan-kawan yang akan menyemarakkan lagi semangat kita untuk belajar, kawan-kawan yang membantu kita, memudahkan cara kita untuk mendapatkan sesuatu, menyiapkan tugasan dan sebagainya. Berkawanlah dengan orang-orang yang sentiasa bercakap baik, menulis yang baik-baik. Okay, fikir yang baik-baik, sangat penting. Okay, kita kena muhasabah diri kita, tengok kita di Instagram, tengok Facebook kawan-kawan kita, apa yang mereka tulis. Okay, check dekat status apa yang mereka tulis. Adakah mereka tu yang baik-baik? Kalau mereka tu yang baik, itu adalah kawan yang boleh anda dekati dan anda jalankan hubungan. Okay, supaya positif vibe tu akan dimarahkan kepada diri anda juga. Yang ketiga, pastikan whatever yang berlaku, masalah-masalah yang berlaku, masalah duit ke, masalah pelajaran ke, masalah pensyarah ke, masalah masa ke dan sebagainya, itu adalah satu cabaran yang perlu diatasi. Bukannya dah ada masalah, you mengelak dan masalah-masalah yang akan datang. So any problem, face it, face to face, hadapi. You takut dengan pensyarah awak, hadapi dia. Bukannya you tak datang kelas, you elakkan, you tak nilai perbincangan, tak pergi kelas online dan sebagainya. Okay, face it. Okay, take it as a cabaran yang perlu anda atasi. You ada masalah berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, take it as a challenge. Take it as ambil ini sebagai satu cabaran untuk anda belajar dan mengatasi masalah-masalah tersebut. Okay. Yang keempat, kena pasti kekuatan dan kelemahan kita. Okay, bila kita tahu kita lemah, kita akan berusaha untuk memperbaikinya. Bila kita kuat, kita berupaya untuk membantu kelemahan kita ni supaya minimalkan dia. Kalau tak boleh nak buang terus, kita minimalkan dia. Jangan terlampau dia menonjol sangat. Dan yang kelima, belajarlah untuk bertawakal. Okay, serah diri. Kita dah berusaha, serah diri pada Allah SWT. Sekiranya Allah tidak memberikan kita peluang untuk berjaya, bermaksud janganlah kita putus asa dan kita blame sana, blame sini dan sebagainya. Okay, usaha lagi. Belajar untuk menerima hakikat. Tak semua orang berjaya, tak semua orang menang, tak semua orang dapat apa yang mereka nak. Okay, belajar untuk menerima kekalahan, belajar untuk menerima hakikat. InsyaAllah, bila kita amalkan semua ini, hati kita akan tenang. Okay, tenang. Orang yang positif, orang yang tenang. Bagaimana kita tahu? Kita senyum, okay, cakap baik-baik saja, kita pun rasakan senang hati dan sebagainya. Okay, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jumpa lagi. Majlis dengan ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Muhammad Yusof atas perkongsiannya yang sungguh menginspirasikan itu tadi. Terima kasih Tuan. Para hadirin sekalian, kita akan teruskan dengan sesi fotografi. Minta semua peserta untuk on camera dan bersedia untuk mengambil gambar.
Sekejap, semua on kamera. Sekejap je. Sama. Okay, kalau dah ready beritahu kita ambil gambar. Okey. Satu. Okey, ada lagi nampak. Okey, satu. Dua, tiga. Okey. Sekali lagi sekali ya. Ramai sikit pada kamera. Ya, ready ya. Okay. Okey. Akan. Okey, satu. Dua, tiga. Okey. Nice. Okay, kita balik sebelum teruskan dengan sesi terakhir. Okey. Majlis akan diteruskan dengan sesi kuis. Diminta para peserta menyertai kuis di link yang akan diberikan dalam unit chatbot. Dan untuk pelajar UTM, sila isi attendance. Nanti ada link di dalam chatbox tu juga. Good luck gang. Hadiah RM100 jawab kuis saja. Ada orang senyum ke saya lah. Kenapa Kenapa ada orang senyum ke saya? Ada orang senyum? Ya. Okey. Saya up lagi 100. Seperti pagi tadi, saya up lagi 100 untuk sesi petang. Alhamdulillah. 200 untuk jawab untuk jawab kuis saja. 200 Encik Yusof dah up 100 lagi. Yeah. Siapa dapat nombor 1 ni memang lucky gila. Come on gang. Come on, gang. Berebut. 200 gang, Apa 200. yang tak masuk ni rugi. Apa Kita tak ada masuk RM200. Soalan je RM200. Come on. Saya dah Easy money. saya dah back in pada Khairatun. Nanti belum minta Khairatun Easy money. Okay, selamat mencuba. Semoga dimurahkan rezeki. Come on gang, 200 gang. Thank you Encik Sof. Sponsor 100. Semoga dimurahkan rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita boleh saksikan siapa yang menang . Wow, ramai. Adam, good luck Adam. Berapa orang yang masuk ni? Kuis 20 orang. Gulak semua. Ramai ni. Selamat jaya ya. Let's go. Buat yang terbaik. Takut. Siapa yang dengar dari awal sampai habis, mudah. 200 ya gang. 200. Easy money. Nanti pemenang-pemenang boleh tag saya dekat Facebook ke dekat Instagram kan. Nak kenal juga Boleh. siapa yang bijak. Pagi tadi, rekod pagi tadi 10/10. Kita tengok petang. Kalau Syafiq confirm lah 10/10 kan, tapi tak masuk Syafiq kan. Ada orang-orang yang di blacklist. Sebab nak tahu. Okay, make sure Haris, nanti umumkan pemenang ke? Ya, kat sini dah share screen dah. Oh. Boleh tahu siapa menang. Oh. Dah start ke ni? Belum ada carta lagi? Rasa dah boleh start kot? Ke ada yang nak masuk lagi ke? Ada yang belum nak masuk ke? Kita bagi masa, tak apa, kita bagi lebih sikit masa lah. Ada yang nak masuk lagi? Selamat Wali Jaya. Soalan jawapan semua ada tadi? Ke ada yang missing? Ada. Ada kan? Okay, saya rasa semua dah masuk . Okay, kita dah tutup sesi quiz. Siapa yang lambat, minta maaf, tak apa. Sesi besok ada lagi. So, masuklah sesi besok, pagi dengan petang. Masih ada peluang Ada lagi untuk hadiah menang. lagi ya gang. Besok ada hadiah lagi. Siapa yang masuk hari ni dah menang, lepas tu besok menang lagi, lucky lah. Memang kaya Okay, teruskan dengan quiz. Dah boleh kira kerja part time lah. Let's go. Kerja part time ambil quiz. Let's go. Okay. Come on Mirul. Come on. So Haikal mendahului dengan kosong markah.
Oh, Haikal lagi. Wow. Oh, Haikal mendahului. Diikuti oleh Noob Master. Nombor 3 Haikal, Masitah. Wow, easy. Haikal huruf besar dan naik ke atas. Wow. Wow, Haikal Najmi mendahului. Wow, dipintal oleh Masitah. Wow. King ID naik ke atas. Haikal Najmi memotong semula. Go, let's go. Come on, Dom. Let's go, Come Dom. on. Come on, Ain. Come on. Wow. So kira kalau biru ni full mark ni masih full mark kan. Bos yang hebat ni, Masita, Haikal. Here we go again. Noob Master. Wow. Okay, perfect ni. Noob Master dengan Haikal Najmi. Saing hebat ni antara Masita, here we go. Haikal Najmi, Noob Master. Dipintas oleh Noob Master semula. Masa lagi perfect. Here we go dah salah satu. Wow. Wah, Irfan tiba-tiba je meloncat. Wow. Oh, lagi satu soalan. Lagi satu soalan. Satu soalan lagi yang menentukan siapakah yang akan memenangi. Noob Master dah habis. Wah, Irfan gagal memotong Noob Master. Hello. Tutup mic in. Tengok semua dah jawab ke? Ada lagi ke? Siapakah Noob Master tu? Bukan Syafiq Mantu Syafiq. Kan? Paris. Ya. Paris. Ada peserta kata soalan tak keluar. Soalan tak keluar? Alah, Siapa? Ada masalah teknikal ke? Tak sure lah. pasal lain tu. Sebab apa yang lain dapat jawab yang pelik. Mungkin masalah lain. Kan biasa kalau soalan final exam macam ni Dia happy je macam jawab exam dia happy. Susah-susah je. Tengok ni, cuba tengok dekat ni semua dah jawab. Siapa Noob Master? Sasa pertama Aku rasa ke tak jawab tu dia tak keluar soalan tu. Paris. Nombor masa tu Ahmad Syafiq tu. Dia menyamar. So yang tu lah, rasa semua dah ni kot. Oh ada lagi. Tapi satu merah dah. Maknanya Noob Master dapat RM200 petang ni. Tengok dulu tempat pertama dengan tempat kedua, tiga. Siapa? Harap esok pun ada orang sponsor kah. Rasa dah boleh teruskan kot. Kita tengoklah ni pemenang dengan nombor 1, 2, 3. So baiklah 1, 2, 3.
Nuk Master. Tahniah Nuk Okey, Master. tahniah. Siapa Nuk Master? Okey, ni bagi details dekat dalam Google Chat. Ah, Dan pada siapa yang UTS student, jangan lupa isi attendance kat Google Form tu. Okay, Siapa tahniah Nuk Master? pemenang-pemenang tadi. Nuk Master. Attendance, jangan lupa. Siapa Nuk Master? Siapa Nuk Master? Syafiq. Tak tahu Nuk gak? Master Tapi sila tak gembira ni nama dia. nanti Nuk Master bagilah nama. Abang Syafiq macam gembira je. No master je. Bukan, saya tak jawab. Saya tak jawab. Saya baik lah. Tadi dah dapat 50 tu. Okey lah, boleh lah. Okey, baiklah. Majlis telah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada Encik Yusof yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna Si Encik Yusof. kepada kita semua. Semoga ilmu ini dapat mendorong kita supaya tidak berputus asa dalam ujian hidup yang perlu kita hadapi. Biasalah kita ni manusia, tak sah kalau tak ada cabaran dalam hidup. Sebab cabaran itulah yang membuat kita ni seorang manusia, seorang insan. Okey, saya akhiri sesi hari ini dengan serakat pantun. Di atas dahan burung tempur melihat rusa tepi perigi. Salam terima kasih untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa isi Google Form lah. Kami tunggu lagi dekat ni supaya orang boleh isi Google Form untuk attendance. Terima kasih banyak-banyak Encik Yusof untuk hari ni. Terima kasih sangat-sangat. Saya appreciate. Semoga kita berjumpa lagi Encik Yusof di next program. InsyaAllah saya akan panggil lagi. InsyaAllah. Terima kasih pada UTM kerana menjemput saya. Sama. Okay, Yusof, lagi satu nak minta maaf kalau ada kekurangan dan salah silap. Saya harap semua program ni, semua acara sesi 1 sesi 2 ni berjalan dengan lancar. Saya harap Encik Yusof juga dapat enjoy. Yes, thanks so much. Nice to meet you guys. InsyaAllah nanti semoga Encik Yusof akan berjaya di dunia maupun di akhirat juga. Okay, terima kasih banyak-banyak Encik Yusof. Jangan lupa subscribe YouTube. Tak naik subscriber siap malam ni. Tarik balik 100. Sama tak ada. Turun je. Okay Encik Yusof, semoga kita berjumpa lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.